Hai, apa kabar semua? Nama saya Azmi, umur saya 24 tahun. Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Saya tinggal di Jalan Vista Emas 3, Kajang, Selangor. Saya pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya belajar di Fakulti Sains dan Teknologi. Hobi saya adalah bersenam. Dalam video ini saya akan coba menjelaskan beberapa tata bahasa dalam bahasa Melayu, dalam adat istiadat serta budaya, dan kemudian perbezaannya dengan Indonesia. Baiklah, yang pertama adalah mengenai sistem panggilan. Sekiranya di Malaysia, kita tahu konsep salutasi berprotokol. Ini dikenali sebagai rujukan hormat, digunakan mengikuti fungsi masyarakat. Status faktor penting dalam menentukan dititik beratkan dalam majelis rasmi. Sebagai contoh, dalam seruan kepada kehormatan agama, terdapat mufti yang dipanggil Sohibul Samahah, Kadi Sohibul Fadilah, dan Ustadz dipanggil Al-Fadil. Di Indonesia, dari segi agama ada istilah kiai, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan luas tentang agama Islam, ditambah pula dengan hubungan dan akhlak yang diiktiraf oleh masyarakat. Kemudian untuk panggilan hormat diraja, misalkan yang di Pertuan Agung, panggilan hormatnya adalah Sri Paduka Baginda, dan untuk istrinya Raja Permaisuri Agung juga dipanggil dengan Sri Paduka Baginda. Sultan Negeri Kedah Darul Aman, panggilan hormatnya adalah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, dan untuk istrinya Sultanah Negeri Kedah Darul Aman juga dipanggil dengan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia. Sultan Bahang dipanggil dengan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, dan untuk istrinya dengan gelaran Sultanah Pahang dipanggil dengan Duli Yang Maha Mulia. Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan, panggilan hormatnya adalah Duli Yang Maha Mulia, dan untuk istrinya dengan gelaran Raja Permaisuri Perak Darul Rizwan dipanggil dengan Duli Yang Maha Mulia juga. Sultan Trengganu, panggilan hormatnya adalah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, dan untuk istrinya dengan gelaran Sultanah Trengganu juga dipanggil dengan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia. Raja Negeri Perlis, panggilan hormatnya adalah Duli Yang Maha Mulia, dan untuk istrinya Raja Perempuan Perlis juga dipanggil dengan panggilan hormatnya Duli Yang Maha Mulia. Sultan Selangor, panggilan hormatnya Duli Yang Maha Mulia. Gelaran untuk istrinya Tengku Ampuan Selangor dipanggil dengan Duli Yang Maha Mulia juga. Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, panggilan hormatnya adalah Duli Yang Maha Mulia, dan untuk istrinya Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus juga dipanggil dengan Duli Yang Maha Mulia. Sultan Johor dipanggil dengan Duli Yang Maha Mulia, dan untuk istrinya Sultanah Johor dipanggil dengan Duli Yang Maha Mulia. As-Sultan Kelantan, panggilan hormatnya adalah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, dan untuk istrinya dipanggil dengan Duli Yang Maha Mulia. Kemudian untuk panggilan hormat keturunan, lelaki dengan gelaran Tungku atau Tengku atau Engku, panggilan hormatnya adalah Yang Mulia, dan untuk wanita dengan gelaran Tungku atau Tengku juga dipanggil dengan Yang Maha Mulia. Dengan gelaran Ku atau Raja dipanggil dengan Yang Mulia. Untuk wanita juga dipanggil dengan Yang Mulia. Untuk gelaran Syed atau Syekh, panggilan hormatnya adalah Tuan,
Dan untuk wanita dengan gelaran Syarifah atau Siti dipanggil dengan Puan atau Ci. Seterusnya untuk panggilan hormat kurniaan darjah kebesaran, Sri Maharaja Mangkunegara dengan gelaran penerima laki Tun, penerima wanita Tun juga. Panggilan hormatnya adalah yang amat berbahagia. Untuk istri atau suami juga yang amat berbahagia. Sri Setia Mahkota dengan gelaran Tun untuk lelaki atau wanita. Panggilan hormatnya adalah yang amat berbahagia. Untuk istri atau suami yang amat berbahagia juga. Panglima Mangkunegara Tan Sri yang berbahagia, panggilan hormatnya Panglima Setia Mahkota. Panggilan hormatnya adalah yang berbahagia juga. Panglima Jasa Negara yang berbahagia juga. Panglima Setiadiraja yang berbahagia juga. Panggilan hormat jawatan yang amat berhormat untuk Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri, dan Menteri atau Timbalan Menteri. Sedangkan istri atau suaminya dipanggil dengan yang amat berbahagia. Seterusnya untuk panggilan hormat jawatan Ketua Hakim Negara, Mahkamah Persekutuan atau Presiden Mahkamah Rayuan. Hakim besar panggilan hormatnya adalah yang Maha Arif. Sedangkan istri atau suaminya dipanggil dengan yang amat berbahagia. Hakim Mahkamah Persekutuan dipanggil dengan yang Arif. Sedangkan istri atau suaminya dipanggil dengan yang berbahagia. Kemudian untuk Setiausaha Negara, Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentara, Ketua Polis Negara, Ketua Pengarah Penghidmatan Awam, Ketua Setiausaha Kementerian dipanggil dengan yang berbahagia. Seterusnya untuk Ketua Jabatan Persekutuan atau penyandang jusasi dan ke atas, Meja Jenderal, Timbalan Komisioner Polis, dan Staraf ke atas dipanggil dengan yang berusaha. Seterusnya yang di Pertuan Negeri Melaka atau Pulau Pinang, Sarawak atau Sabah dan Pesuruh Jaya Tinggi atau Duta Besar atau Duta dipanggil dengan Tuan yang terutama. Berikut adalah senarai singkatan untuk panggilan hormat. Itulah beberapa penjelasan mengenai panggilan hormat dan kaidah penggunaannya di Malaysia mengikut Surat Pekeliling Am Bilangan 4 tahun 2014. Sementara di Indonesia sebenarnya tidak ada peraturan khas untuk panggilan hormat. Di Indonesia, seruan ketua negara biasanya hanya dirujuk sebagai Pak Presiden, dan untuk istri dengan Bu Presiden tidak ada panggilan khas. Begitu juga dengan kepala wilayah, biasanya cukup dipanggil dengan Pak Gubernur, dan wali kota atau bupati untuk kepala kota atau kabupaten. Perbincangan kedua adalah mengenai adat dan budaya. Adat ialah suatu aturan dan cara hidup yang mencerminkan perbuatan, tingkah laku, dan kepercayaan. Budaya ialah suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap, dan nilai. Adat dan budaya merupakan dua konsep yang saling bergantungan satu sama lain. Semua masyarakat di Malaysia ada adat dan budaya tersendiri. Begitu juga dengan masyarakat Melayu.
Pertama sekali, adat berkunjung. 1. Memberi salam. 2. Tanggalkan kasut sebelum masuk. Kalau ada tetamu lain di dalam rumah, pengunjung bersalam dan menundukkan sedikit kepala, tanda hormat. Jika ingin lalu di hadapan orang, kepala ditundukkan sedikit dan boleh diucapkan kata tumpang lalu. Jika duduk di bawah, lelaki akan duduk bersilang kaki dan perempuan duduk bersimpuh. Jika di atas kerusi, tidak digalakkan bersilang kaki sehingga nampak tapak kaki dan membuka kaki dengan luas. Jika tuan rumah menghidangkan makanan, tidak manis kalau tetamu menolaknya. Jika sudah kenyang sekalipun, hendaklah ia merasa sedikit makanan yang dihidang itu. Seterusnya, anak gadis akan menyenduk nasi ke dalam pinggan orang yang lebih tua. Biarlah orang tua mengambil makanan dahulu, kemudian barulah orang muda, karena tidak sopan membiarkan orang tua memakan sisa makanan yang ditinggalkan orang muda. Ketika menghulur dan menyambut, seeloknya siku atau pergelangan tangan ditampung sedikit dengan tangan sebelah lagi, guna tangan kiri untuk menyenduk kuah atau nasi. Seterusnya ialah jangan bercakap ketika makan, apatah lagi ketika mulut penuh dengan makanan. Juga jangan bersiul di rumah tetamu. Ini dianggap biadab. Gunakan nada suara sederhana apabila bercakap atau berbual. Terakhir, jika ingin bercakap dengan orang yang jauh daripada kita, hampirilah dia dan jangan bercakap dalam nada menjerit atau dengan nada sederhana sahaja. Di Indonesia ada beberapa adat ketika mengunjungi yang biasa digunakan, termasuk 1. Beritahu dulu. Lebih baik beritahu melalui telepon jika Anda mau berkunjung. 2. Tepat pada masanya. Ini akan memberi kesan yang baik kepada tuan rumah. 3. Masuklah apabila Anda sudah dibenarkan. Kemudian ucapkan salam. Selanjutnya ingat masa, jangan terlalu santai dan berlama-lama. 6. Jangan memegang barang semasa lawatan Anda. Seterusnya, jaga sikap dan ucapan, bersikap sopan semasa lawatan. Yang ke-8, situasi rumah. Terkadang situasi rumah yang dikunjungi tidak baik. Misalnya terjadi pertengkaran antara penghuni rumah. Lebih baik segera pulang. Tetamu lain. Sekiranya ternyata bahwa di rumah yang Anda kunjungi ada tetamu lain yang datang sebelum Anda, kenalkan diri Anda kepada tetamu tersebut dan lihat keadaannya, sama ada lawatan Anda boleh panjang atau tidak. Itulah adat berkunjung di Malaysia dan Indonesia. Adat seterusnya adalah mengenai perkawinan. Adat perkawinan Melayu merupakan adat resam bermulanya kehidupan berkeluarga. Lazimnya, adat perkawinan akan melalui fase-fase berikut. Pertama, merisik, seterusnya meminang, bertunang, nikah, terakhir bersanding. Pada amnya, wakil pihak lelaki berjumpa pihak perempuan pada adat merisik.
Seterusnya sesi berkenalan dengan keluarga pihak perempuan. Kemudian dua-dua pihak berunding dan pihak lelaki memberikan sebentuk cincin tanda. Terakhir, jika pihak bersetuju, maka tarikh peminangan akan ditetapkan. Seterusnya adat meminang. Pertama, wakil pihak lelaki, orang-orang tua, pergi meminang anak gadis yang lebih dipilih semasa merisik. Kedua, tempoh diberikan kepada pihak perempuan untuk memikirkan sama ada menerima atau menolak. Terakhir, jika diterima, pertemuan berikutnya akan berbincang tentang mas kahwin, hantaran perbelanjaan, dan seterusnya penetapan tarikh perkahwinan. Adat bertunang. Sebaik saja peminangan pihak lelaki diterima, maka urusan majlis pertunangan pula diadakan. Seterusnya dalam majlis pertunangan, kenduri akan dibuat di rumah belah perempuan. Kemudian pihak lelaki akan datang bersama-sama hantaran seperti sirih junjung, cincin, dan hantaran lain, yaitu bunga rampai, buah-buahan, pakaian, dan lain-lain yang digubah untuk diberikan kepada pihak perempuan. Seterusnya bilangan hantaran juga biasanya ganji, dan hantaran daripada pihak perempuan akan melebihi hantaran daripada pihak lelaki. Jika pihak perempuan mempunyai kakak yang belum berkahwin, maka pihak lelaki perlu memberi sumbangan, misal kain batik, kerana dianggap peminangan tersebut melangkah bandul. Adat nikah. Pertama, pengantin lelaki duduk di tempat khas yang disediakan. Pengantin lelaki juga akan dinikahkan, yang diwalikan sama ada oleh bapa perempuan, tok kadi, atau imam. Kemudian tok kadi akan bertanyakan kepada pihak perempuan sama ada bersetuju atau tidak dengan pernikahan tersebut. Tok kadi akan membacakan khutbah nikah. Akad nikah akan bermula yang dimulakan oleh tok kadi dan dijawab oleh pengantin lelaki. Seterusnya saksi akan mengesahkan akad nikah tersebut. Acara selanjutnya membatalkan air sembahyang yang dilakukan selepas selesai akad nikah. Terakhir, suami akan menyarungkan cincin atau memakaikan rantai kepada istrinya sebagai simbol bahawa mereka sudah sah diijab kabulkan. Yang terakhir, adat persandingan. Pertama, pengantin lelaki dan rombongan berarak diiringi kompang. Kemudian silat pengantin oleh tetamu. Pengantin lelaki menuju ke pelaminan sanding. Kemudian acara merenjis tepung tawa kepada pengantin. Seterusnya pasangan pengantin bergerak menuju ke meja makan beradab. Terakhir, pasangan pengantin bergerak bersalaman dengan tetamu dan saudara mara. Di Indonesia, setiap suku mengadakan upacara perkawinan dengan keunikannya sendiri. Bermula dari pakaian perkawinan hingga mas kawin, setiap suku mempunyai perbezaan sendiri. Pertama, adat Jawa. Sebilangan besar penduduk Indonesia berasal dari suku Jawa. Ini juga menjadikan perkawinan dengan adat Jawa sangat populer di seluruh Indonesia. Perkawinan dengan adat Jawa mempunyai beberapa komponen, mulai dari midodareni, pingitan, hingga temu manten. Pasangan yang menikah dengan adat istiadat Jawa akan mengenakan pakaian dan berpakaian seperti raja dan ratu dari Jawa. Kedua, adat Minangkabau. Perkawinan tradisional Minangkabau mempunyai keunikan sendiri kerana mereka yang datang melamar adalah keluarga wanita. Ketika datang ke rumah lelaki untuk melamar, keluarga wanita itu akan membawa kek hingga buah-buahan. Pada majlis perkawinan, pengantin perempuan juga kelihatan sangat menawan. Seperti ini.
Seterusnya adat Bali. Perkawinan Bali juga sangat unik karena terdapat banyak ritual yang tidak boleh dilewatkan. Upacara perkawinan adat ini biasanya diadakan di rumah lelaki. Keempat, adat Sunda. Dalam perkawinan Sunda terdapat beberapa proses, bermula dari nyejen omong atau ketika kedua keluarga mulai berbicara mengenai perkawinan. Kelima, adat Banjar. Perkawinan adat Banjar cukup unik dan dianggap sebagai salah satu tradisi perkawinan termahal di Indonesia. Keenam, adat Sasak. Lombok juga mempunyai tradisi tersendiri dalam menjalankan prosesi perkawinan, lengkap dari awal hingga akhir siri perarakan. Secara umum, siri perarakan tersebut merangkumi merari, akad, majelis resepsi, dan nyongkolan. Seterusnya untuk budaya, pertama bahasa dan dialek masyarakat. Bahasa Melayu baku, misalnya cantiknya baju awak, apa khabar. Dialek Kelantan, comenyo bajumu, apa khabar. Dialek Utara, lawanya baju hang, apa khabar. Dialek Negeri Sembilan, cantik ame baju kau, apa khabar. Jika di Indonesia, setiap wilayah mempunyai logat atau dialek yang unik apabila bercakap bahasa Indonesia. Misal orang Lombok, enak sekali jajan itu. Orang Papua, misal, mau kemana kamu? Baik, budaya yang kedua, pakaian tradisional. Pertama, baju Melayu dan baju kurung. Baju Melayu dipakai oleh lelaki dan baju kurung dipakai oleh perempuan. Baju Melayu ada dua jenis, yaitu teluk, langa, dan cekak musang. Baju Melayu dan baju kurung biasanya dipakai semasa hari raya. Kedua, samfo dan cheongsam. Samfo bermaksud baju dan seluar dalam dialek Kantonis. Pakaian ini terdiri dari baju yang longgar dan sebelah di hadapan dan berkolar tinggi, serta dipakai bersama seluar yang longgar. Ketiga, kurta dan sari. Kurta pula adalah pakaian tradisional bagi kaum lelaki India di majlis rasmi. Kurta merupakan kemeja panjang yang sampai ke lutut dan lazimnya diperbuat daripada kain kapas atau linen. Bagaimana dengan Indonesia? Secara keseluruhan terdapat 34 pakaian tradisional Indonesia di setiap wilayah. Saya hanya akan beri 5 contoh pada video ini pakaian tradisional di Indonesia. Pertama, pakaian adat Aceh, yaitu ulai balang. Kedua, pakaian adat Betawi Jakarta. Ciri khas pakaian tradisional Betawi dari Jakarta adalah pakaian kebaya berwarna terang untuk wanita. Sementara itu, lelaki yang serupa memakai sut hitam dan kain batik sebagai bawahan yang melilit pinggang. Ketiga, pakaian adat Lombok. Untuk pakaian wanita disebut dengan lambung, sedangkan bagi kaum lelaki diberi nama pegon. Seterusnya, pakaian adat Kalimantan Utara, sape sapak namanya untuk kaum lelaki dan ta'a untuk perempuan. Terakhir, pakaian adat Gorontalo yaitu makuta untuk lelaki dan biliu untuk perempuan. Baiklah, mari beralih ke perbincangan ketiga. Kita akan membincangkan mengenai tabu bahasa. Tabu bahasa merujuk kepada sesuatu yang kurang manis apabila dipertuturkan bahasa yang mempunyai unsur-unsur negatif, berbahasa berbau lucah atau tidak sopan dilakukan dalam pertuturan.
sekiranya dipertuturkan, sudah tentu yang mendengarkan akan merasa kecil hati atau merasa terhina. Sebagai contoh, kata kasar, jamban, kata halusnya atau kata yang lebih sopan, tandas atau bilik air. Kedua, mampus, kata yang lebih halus, meninggal dunia. Tiga, gemuk, kata yang lebih halus, orang yang sihat. Seterusnya, mati diganti dengan kata yang lebih halus, menghembuskan nafas terakhir. Jaga, kata yang lebih halus, pengawal keselamatan. Janda, kata yang lebih halus atau sopan, ibu tunggal. Kemudian contohnya dalam bahasa Indonesia seperti pemecatan diganti dengan pemutusan hubungan kerja, babu diganti dengan kata lebih sopan, pembantu rumah tangga, kenaikan harga diganti dengan penyesuaian tarif, penjara diganti dengan lembaga pemasyarakatan, mati atau tewas diganti dengan kata lebih sopan, wafat atau meninggal dunia. Itulah beberapa contoh tabu bahasa dalam bahasa Melayu dan Indonesia. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai 3 kategori kata, perbezaan kata bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Pertama, kata beza tetapi makna sama. Contohnya ialah bahasa Melayu Mac, bahasa Indonesia Maret. Maknanya bulan yang ketiga dalam kalender. Kedua, cabaran dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia tantangan. Maknanya halangan dalam melakukan sesuatu. Jadi kata beza tapi maknanya sama. Yang kedua, kata sama tapi makna beza. Misal ahli, bahasa Melayu anggota atau pakar. Makna dalam bahasa Indonesia pakar. Perkataan bisa, makna bahasa Melayu racun, dalam bahasa Indonesia boleh. Nah, jadi katanya sama tapi makna beza. Yang ketiga, kata atau makna sama tetapi sedikit beza bunyi atau suku kata atau ejaan. Misal, kata bahasa Melayu bahawa dalam bahasa Indonesia bahwa, bas bahasa Melayu dalam bahasa Indonesia bus, erti dalam bahasa Melayu dalam bahasa Indonesia arti. Jadi ada beza sedikit dalam bunyi atau ejaan. Itu sahaja, terima kasih. Sekiranya terdapat kesilapan, boleh memberi komen di kotak komen untuk penambahbaikan.